Neman sihat, Dato' Neman? Sehat-sehat. Bila Seri nak keluar ni? Sri? Ya, madam. Bila you nak keluar? Sepatutnya hari ni tapi tak pasti lagi. Sebab mereka belum umum lagi pukul berapa kita buat swab test apa ke. Satu info pun belum umum lagi. So kita pun tak tahu. Diorang semua dah pergi jogging, dah pergi jalan, dah beli tea life, dah beli KFC. Itulah ada. Tak sabar nak bebas. Sri saya esok keluar. You pun quarantine ke? Dia self quarantine, madam. Oh, sengaja tu. Sengaja tak nak datang kelas. Okey, dia malas kita pergi kepada kelas. ni. Kita nak habiskan ni. Alright, so pertama sekali apa yang kita belajar? Kita belajar pasal kenapa melima orang. Hari ni kena jadi baik. Bukan, satu meja kena 4 orang je duduk sini. Hari ni kita kena jadi manusia paling baik di dunia. Tapi nanti itu lain. Kita dah saya tengok bila dia punya pengakhiran ni. Pakai mask sekejap. Sampai pukul ni. Tapi sampai pukul 12 lah. Tak tahulah, takut dia nak makan tengah hari, dia jumpa awak. Okay, tak apalah. Jadi, duduklah jangan. Okay. Lalu depan, duduk situ ke? Memang kena duduk situ. Satu meja memang kena 4 orang. Nanti kan kita kena compound, saya kena bayar pula. Siapa nak bayar? Baik kita pergi buat bawa makan-makan. Kau awak je kena compound, saya kena compound lagi. Aduh, okay. So, kita pergi kepada magnetic. Kita recap balik. Okay, apa pertama sekali you belajar? Magnetic flux. Apa simbol magnetic flux? Phi. Ni simbol magnetic flux lah. Dia adalah BA cos theta. Di mana magnetic flux, apa unit dia? Weber. Pandai. Weber. Okay, B tu apa B? Magnetic field lines atau magnetic field density, magnetic flux density. Okay. So, macam mana nak tahu dia punya nilai? Saya suka tengok unit sebenarnya. Kalau unit untuk B ni, unit dia apa? Tesla. So, kalau nampak Tesla itu adalah bangang lah. Okay. Sebenarnya kalau you perasan kan, kita ada pernah tengok milli Tesla, apa perbezaan ini dengan ini adalah dia punya space. Kalau dia adalah dekat, ini adalah prefix. Kalau dekat, maksudnya M tu bukan refer kepada meter, M tu refer kepada milli. Tapi kalau jauh, ini refer kepada meter. Itu adalah unit. Masa contohnya kan, 40 ms -1. ms ni kena ada jarak. Seperti meter, itu second unit. So, kalau unit, dia kena jarak. Kalau contohnya 40 milli Weber. Milli lah. Bukan meter tau. Faham tak saya cakap ni? Cara penulisan lah. Maksudnya kalau milli, prefix dekat. Sebab yang confuse awak adalah milli. Kalau micro tak masalah. Awak tahu dah micro tu 10 -6. Kalau pico pun P. Contohnya, cikgu dia ada bagi 100 MT. Apa tu MT cikgu? T saya tahu cikgu Tesla. Tapi M ni apa? M ni 10 -3. Bukan meter. Kalau meter dia mesti ada apa? Jarak. Faham tak? Okey, dan seterusnya kita diperkenalkan dengan simbol apa?
V besar ni. Apa itu V besar ni? Magnetic flux linkage. Apa beza flux dengan linkage? Linkage maksudnya apa? Banyak, dia bergelung-gelung lah, dia ada banyak. So simbol dia V besar ni. Bukan V kecil macam ni lah, dia besar. V besar. Boleh? Boleh Kemar? Okey, seterusnya kita masuk kepada Faraday. So awak dah belajar pasal Faraday's law. So apa Faraday cakap? Faraday kata induced EMF is directly proportional to the rate change of magnetic flux. So maksudnya kalau ada perubahan magnetic flux, maka wujudlah induced EMF. Ada berapa jenis perubahan magnetic flux? Ada 3. Sama ada B, A atau theta. Mana dapat BA theta ni? Berdasarkan formula magnetic flux sama dengan BA cos theta. So change ni boleh berubah 3 lah. Sama ada B, magnet mendekati, magnet menjauhi solenoid, area, conductor. Kalau theta, dia rotate. Okey, apa unit untuk induced EMF? Volt lah, sebab dia sama macam bateri. Unit dia apa? Volt. Okey, seterusnya kita belajar dengan Lenz law. Apa Lenz law cakap pula? Lenz law tak ada formula. Lenz law hanya bagi statement. Apa statement dia cakap? Induced current is always in the direction that oppose the change producing it. Dia sentiasa menentang perubahan. Direction dia sentiasa menentang. So, Faraday dia cerita pasal induced EMF. Tapi kalau Lenz dia cerita pasal induced current. Seterusnya kita ada formula. Ada 3 formula EMF yang you kena tahulah, derive and use. Yang pertama adalah straight conductor. So kalau awak nampak soalan awak straight conductor ada length. Ini length lah. So kita guna formula ni. Kalau dia adalah coil, dia ada 2 pula. Sama ada berubah bangang atau berubah area. Pilih salah satu lah. Bukan pilih salah satu, tengok soalan tu pas mana. Dan yang ketiga adalah coil, tapi coil tu dia berada dalam keadaan apa? Rotation. So kita akan guna nabau. Ingat tak nabau ni? Semalam baru kita cerita pasal nabau ni kan? So, perlukah file? Tak perlu. Sebab is given in exam. Cuma masalah dia, walaupun dibagi, kalau awak tak tahu nak buat, awak tak boleh buat lah. Maksud saya macam mana? Contohnya soalan dia kata, a rotating coil, bla 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 bla, find induced EMF. So saya nak guna yang mana? Terus guna formula nabau. Sebab perkataan rotating. Kalau dia kata, a straight conductor, bla 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 bla, dia bagi dah semua-semua ni, dia kata find induced EMF. So gunalah ni. That's why saya kata, walaupun dalam exam, dia bagi formula ni, dia bagi formula. Dia bagi formula. Is given. Ni formula, ada je formula ni. Tapi dia tak cakap ini untuk siapa, ni untuk siapa, ni untuk siapa. So you kena hafal lah. Formula tersalah circle. Yang ni. So ingat, kalau length ni untuk siapa? Straight wire. Boleh tak ni nak pakai untuk coil? Tak boleh. Okay, 2 ni pula untuk siapa? Untuk coil. Bila masa nak guna ni dengan ni, cikgu tengok kepada perubahan apa. Okay, kalau yang ni pula untuk coil tapi dia tengah apa? Rotate. Itu yang you kena faham. Kalau bukan maksud saya tak perlu hafal. Tak payah hafal cikgu, nanti saya tengok je. Tapi kalau you tahu, bila masa nak pakai ni? Bila masa nak pakai 42? Bila masa nak pakai 43, 44, 45? Waktu you pakai semua. Tak boleh. You kena tahu soalan. Baca soalan, interpret. Apa yang dia nak. Boleh? Boleh ke mak? Apa dia keluar rumah? Okey, seterusnya kita masuk kepada hari ni kita akan diperkenalkan dengan self-inductance. Okey, so learning outcome pertama kita kena tahu pasal self-inductance. So you kena define. Define keluar kat UPS lah. And then kita ada apply. Apply maksudnya PSPM. Okey. So, define tak payah hafal lah. Kan, boleh tengok buku. So, PSPM ni apply. So, ada 4 formula L. 1, 2, 3, 4. Aduh, macam mana nak guna yang mana? So, again saya cakap tadi tak perlu hafal tapi kena tahu simbol-simbol tu apa maksud dia.
Contohnya EMF. Apa tu EMF? EMF tu unit dia volt, induced EMF. GI over GT. Apa tu? Change of current. N, number of turn. V, magnetic flux. I, current. Itu masuk you tahu A apa? A ayam. A apa? Area. Jangan amplitude lah. Cikgu amplitude cikgu. Bila masa pula chapter ni ada amplitude. So itu yang maksudnya yang you kena faham. Okey, kita tengok tu. Apa itu self-inductance? Self-inductance ni macam diri sendiri lah. Apa? Saya bayangkan dalam diri sendiri tengah bergolak. Contohnya aku nak jadi baik lah, nak buat tutorial. Tapi dalam hati, alah, aku mahu tak buat. Aku mahu juga yang tak buat. Azwan lah selalu. Azwan. So macam tu, dah diri sendiri tu dalam dia. Okey, macam contohnya dalam ni. Okey, kes ni, tengok ni. Okey, apa yang ada? Yang ada ni ada bateri. Ada bateri. Okey, ada bateri, ada solenoid. So apa yang berlaku? Bateri ni bila you on, dia akan menghasilkan apa? Current. So this solenoid bukanlah solenoid biasa-biasa. Dia dah bertukar menjadi CCC. Apa tu CCC? Current Carrying Conductor. So saya tahu bila dia jadi CCC maksudnya dia dah menghasilkan medan. So macam mana saya nak tentukan north dengan south ni? Mula-mula tak ada ni tak ada. So sekarang ni awak nak kena tentukan north dengan south. Guna apa? Right hand grip. Keluarkan tangan kanan. So macam mana? Current macam ni. So north saya ke mana? Dia macam ni. Naik atas. So north saya, yelah betul lah. So dia dekat sini. Okay. So saya dapat north dengan south. Okay. So apa yang berlaku? Okay. Kita ada resistor. Ni atau rheostat atau resistor box lah. Ingat tak resistor box lagi? Macam mana nak guna dia? Cabut kan? Nak 100 ohm, cabut 100 ohm. Nak 2 ohm, cabut 2 ohm. Okay. So apa yang berlaku? Bila S dia close, current akan flow. So bila current tu akan produce magnetic field line. Yelah bangang pula dia menghasilkan bangang. So akan wujudlah magnetic flux. Sebab apa boleh wujud magnetic flux? Sebab bila B terhasil, kan V sama dengan BA cos theta. So bila B ada, V mesti ada lah. So magnetic flux pun akan wujud. Okay. If the resistance of variable resistance change. Okay, maksudnya dia ubah resistor. Dia ubah. Mula-mula dia guna 1 volt, lepas tu dia guna 2 volt ataupun dia guna rheostat. Dia tarik kan. So current pun akan change. So dengan begitu jugalah magnetic flux. So maksudnya bila current awak berubah, kita tengah nak buat kitaran. Bila resistor awak ubah, so dia akan efek siapa? Dia akan efek current. So bila dia efek current, dia akan efek bangang. Sebab B kalau awak perasan formula dia berkait dengan I. Ingat tak untuk solenoid B equals to mu naught, siapa buat assignment dia tahu. Ni over L ataupun mu naught Ni. Kan? Ingat tak assignment soalan nombor 4 ni? Tak tahulah siapa punya assignment. Assignment tiru je. So B dengan I adalah directly proportional. So bila I berubah, B pun akan berubah. Bila bangang berubah, dia pun efek siapa? Delta V. Okey, dia dah obey siapa ni? Kalau ada perubahan dekat V, dia dah obey siapa? Faraday. Kenapa? Faraday cakap bila ada perubahan dekat V, maka wujudlah induced EMF. So terbitlah induced EMF. Okay, saya ulang balik Awak ubah resistor. Ni resistor. So dia akan mengubah siapa? Current. Lepas tu dia mengubah siapa? Bangang. Bangang terubah. Bila bangang terubah, dia akan efek siapa? Magnetic flux. Because magnetic flux equals to BA cos theta. So once dia dah reach je magnetic flux is changing, so dia telah obey Faraday. So akan wujudlah induced EMF. Bila wujud induced EMF, wujudlah induced apa? Current. So itulah cycle dia. Bukan cycle apa? Cycle tu kitaran. Flow. Flow dia. Macam mana dari sini nak pergi rumah Haziq? Kena nak lalu Kuala Pilah, kena lalu Seremban. Tak tahulah Haziq ni dari mana. Selangor, kena melalui masuk highway tol Seremban. Macam itulah dia punya checkpoint baru sampai rumah Haziq. Samalah macam ni.
Flow dia mesti macam tu. Okay, so apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Akan ada magnetic field. So, wujudnya medan magnet sebab dia dah hasilkan CCC. Tetapi ada satu orang ni yang tak suka betul perubahan. Siapa nama pakcik tu? Lenz Law. So Lenz Law doesn't like the change. Dia tak suka perubahan. The one that you introduce perubahan magnetic flux. Dalam kes ni, bangang tu lah. Dia tak suka B tu meningkat. So apa dia akan buat? Dia akan introduce back EMF. So back EMF ni, dia akan oppose the change. Macam mana dia oppose the change? Ingat tak tadi dah ada north dengan south, betul tak? So akan terbinanya satu lagi medan di mana dia terbalik. So dalam awak punya solenoid ni akan ada dua current. Satu current daripada circuit due to the battery. Ni daripada battery. Ni daripada battery. Ni daripada battery. Satu lagi daripada induced EMF. Macam mana dia tentukan ni? Dia berdasarkan ni lah. Okey, macam ni. Dia buat, ni awak punya solenoid. Ini ada bateri. Current, katalah current kat sini. Saya buat contoh, saya tak ikut ni. Ini north, ni south. Ini adalah B yang terhasil disebabkan oleh CCC, current carrying conductor. Okey, ada orang mencemburui bangang dia ni makin meningkat. B, medan dia makin meningkat. So, apa Lenz Law akan buat? Dia akan wujudkan satu lagi medan, but dia akan menentang B ni dari meningkat. So, menggunakan right hand grip. So, north dekat sana. So, your current akan jadi terbalik. Current awak akan jadi terbalik. So, inilah yang tadi ni. Nampak tak ada dua current? I warna merah dengan I warna biru. So, ada dua pergolakan lah current berlaku kat situ. So, that's why B awak, dia tak dia macam ni, walaupun awak on, patutnya B awak meningkat kan, tapi dia meningkat dengan slow. Dia cuba nak meningkat tapi ada orang halang dia. Siapa yang cuba halang dia? Inilah dia. Back EMF. So, maksudnya yang ini, apa application dia? Kita dah bagi tenaga, kita ada bateri tapi kita tak nak dia menyala dengan cepat. Kita nak dia menyala dengan slow. Macam lampu raya lah. Awak nampak tak ada slow sebab kita ada back EMF. Kita tak nak dia meningkat dengan cepat. Okey, ini kalau current adalah opposite. Kalau dia case I increase. Okey, apa jadi kalau resistance saya meningkat? Tadi saya guna 2 ohm, saya cabut 2 ohm. Kali ni saya cabut 100 ohm. So, what happen to my current? Dia akan berkurang. Okey, apa jadi? Cuba tengok. Alamak, sama pula. Kenapa jadi sama? Kenapa jadi sama? Ingat balik, bila current berkurang, bangang pun akan apa? Berkurang. Apa Lenz Law buat? Dia kata janganlah turun, tolonglah, stay lah. So dia akan tolong. Dia akan tolong, membantu. So, cuba tengok induced current dengan I. Sama arah tak? Yes. Same direction. Dia akan berkurang, tapi dia berkurang dengan sangat lambat. Boleh tak? Boleh tak? Okey, saya ulang balik Kalau dia, I meningkat, bangang pun meningkat. So, dia tak suka, dia cemburu. Dia tak suka. So, dia akan jadi opposite. So, awak punya current, punya induced EMF pun akan jadi apa? Opposite. Tapi kalau I awak berkurang, dia tak suka berkurang. So, dia akan menolong. So, dia akan jadi same direction. Okey, cuba kita tengok contoh. So, maksudnya apa itu self-inductance? Self-inductance adalah proses untuk menghasilkan induced EMF dalam coil disebabkan change in the current in the same coil. Sebab berlakunya perubahan current meningkat, current menurun. So, adalah wujudnya induced EMF. Apa jadi kalau current constant? Tak adalah EMF. Sebab ingat, Faraday cakap dia hanya boleh wujud kalau ada apa? Cage. Kalau constant, tak wujud.
Okay, contoh in real life. Okay, tengok contoh ni, eksperimen dia buat ni. Okay, ini dia demonstrate lah self-inductance. Okay, kita ada switch. Kita ada bateri. Kita ada lamp 1, lamp 2. Kita ada iron core. Yang ini yang self-inductance ya. Yang ini kita ada resistant box. So, satu dia pakai self-inductance. Dia ada coil, satu lagi dia tak ada coil. Yang lamp 1 ni yang guna coil. Yang ini tak ada. Ya, maksudnya yang ini yang kita nak eksperimenkan lah. Yang ini dia punya apa? Dia punya apa kalau eksperimen tu kita bagi? Satu kita bagi makan, satu kita bagi makan. Apa nama? Ada nama sertifik dia. Lama apa nama dia? Kawalan. Ni kawalan. Kumpulan kawalan. Okey. Okey, so apa yang berlaku dekat sini, bila arm ni kita adjust, two lamp ni akan brightness akan ada same brightness. Resistor ni dia akan buatkan dia dua ni dapat same brightness lah. Tapi bila S is closed, lamp A2 ni with variable resistance become brightness almost immediately. But A1 with iron core slowly increase slowly for full brightness. Apa dia cakap? Dia tak faham lah. Dia cakap bila dia on, lampu A2 ni terus nyala terang. Ting! Tapi lampu A2 ni macam lampu raja tu. Lambat. Kenapa dia lambat? Sebab dia tengah apa? Berlakunya proses apa? Self-inductance. Dia tengah berlawan. Dia akan brightness tapi lambat. Kenapa lambat? Sebab ada orang dengki, nama dia Lancelot. Dia kata kau jangan nak cepat-cepat nak naik bangang tu. So lambat. So itulah dia. Okay, kita baca dia punya reason. Okay, dia cakap dekat sini. The coil L undergoes self-inductance and induced EMF. The induced or back EMF oppose the growth of the current, so the glow in the lamp 1 increase slowly. So dia menghalang daripada current tu meningkat dengan cepat. Okay, tapi dia akan naik lah juga. Tetapi on resistant R dekat lamp 2, no back EMF. So lamp A2 glow through brightness bila dia close. So kalau awak tengok graf ni, untuk lamp dengan yang ada resistor dia terus naik, laju. Tapi dia akan constant lah. Lepas tu tapi lamp 2 ni dia lambat. So macam kalau awak nak buat alat, cikgu saya nak buat lampu tu nyala lambat. So gunalah ni. Gunalah self-inductance. So dia memberi halangan dalam hidup dia. Okey, kita tengok mutual inductance pula. Saya buat perbezaan self dengan mutual bagi awak faham dulu mutual. Okey, ni mutual pula. Okey, tengok mutual inductance. Okey, apa yang awak nampak kat mutual inductance? Ada berapa solenoid? Ada 2. Ya, ada coil 1, ada coil 2. Self inductance tadi ada berapa? 1. Dalam diri sendiri tengah bergolak. Kalau mutual inductance dia ada bangang kawan. Dia ada B, ada macam mutual agreement. Apa maksud mutual agreement? Boleh ke saya kata, saya buat agreement, saya kata mutual agreement? Tak boleh, itu self agreement. Mutual agreement you mesti ada 2 orang. Sama lah juga dengan mutual inductance. You need to have two benda lah, 2 benda you nak compare. Okay, apa beza coil 1 dengan coil 2? Battery. Coil 1 ada battery, coil 2 tak ada battery, dia ada galvanometer je. So, coil 1, bila you on, dia akan menghasilkan apa? Current. So, bila dia menghasilkan current, solenoid tu dah jadi apa? CCC. Current Carrying Conductor. So, dia akan menghasilkan apa? Bangang B. So, B dia makin lama makin apa? Increase. Kenapa increase? Sebab you on je. Okay, apa jadi kat coil tu? Dia rasa tak bangang kawan sebelah? Rasa, nampak tak bangang tu dia masuk? So, dia dah masuk. Bangang tu dia dah rasa. So, apa yang berlaku lepas tu? Apa yang berlaku lepas tu? Current dekat I1 ni akan menyebabkan wujudnya magnetic field B lah. So, B ni akan passing through coil 2. So, B ni dah masuk dekat coil 2. Okay. So, lepas tu apa jadi? I1 ni kita change. Sebab ada resistor. Kalau perasan tadi ada resistor sebelah dia. Dia ubah I1. So, akan berlakunya change in magnetic flux. Ting! Nampak dia change in magnetic flux, apa akan wujud? Dia dah obey siapa? Faraday.
nampak je change in magnetic flux. Nampak je ada change in time, the magnetic flux to the core also change. Ayat change tu kat belakang lah. So wujudlah induced EMF. Okay, due to the change of coil 2, the induced EMF in the coil 1 akan wujudlah sebab dia obey Faraday law. In other words, the change of current in another one coil to the production leads to the production of induced EMF in the second coil. Okay, cuba baca ayat di balik. Tak faham lah dia kata apa. Change in current, perubahan current in one coil, coil 1, leads to the production of induced EMF in second coil. Maksudnya yang berubah current dekat coil mana? Satu. Tapi yang menghasilkan induced EMF dekat coil 2. Okay, this process known as mature inductance means the process of producing induced EMF in one coil due to the change of current in another coil. So itulah beza self-inductance dengan mutual inductance. Kalau self-inductance, dia yang berubah, dia yang ada induce. Tapi kalau mutual, orang sebelah yang I berubah tapi dia yang menghasilkan induce. Okay, saya ulang balik So awak kena faham proses ni. Tapi katakanlah dalam exam sebenarnya senang. Awak tengok gambar atau baca. Kalau dia cakap solenoid bla 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 bla, dah tahu dah itu proses apa? Self-inductance. Perkataan Kalau dia ada gambar 2 biji, 2 solenoid ataupun 2 solenoid bla 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 bla, itulah awak dah tahu dah itu kes apa? Mutual inductance. Sebenarnya senang je, tu je. Okey. So kita ada self-inductance, mutual inductance. Self-inductance mesti ada seseorang-seorang tu je. So dia mesti ada bateri dan resistor. Tapi kalau mutual inductance, dia ada bateri, resistor. Tapi sebelah ni dia ada apa? Galvanometer saja. Itu je lah beza dia. Kita conteng ni. Okey, current jalan. Current jalan. So akan wujud north dengan south. Ini saya buat contoh je north dengan south. So, bila wujud north dengan south, maksudnya this kawasan dah jadi CCC. So, dia dah menghasilkan B, medan magnet. So, B dia makin increasing. Kenapa makin increasing? Sebab your I also increasing. Betul tak? I you sudah mengalir kan? So, B bangang awak ni pun rasa mengalir. Ada lah. So, ada orang dengki. Siapa dengki? Lenz law. So, apa dia buat? So, Lenz akan mengeluarkan, dia akan buat, ini akan jadi south, ini akan jadi north. Dia akan wujudkan satu lagi medan. So, medan ini yang akan menghasilkan induced current. So, induced current awak akan jadi opposite lah. Opposite direction. Okey, ini kalau case I meningkat. Apa jadi kalau I berkurang? Dia akan jadi safe direction. Okey, itu dah settle self-inductance. Okey, mutual inductance pula. Mutual inductance, current jalan. So, akan wujudlah bangang. So, bangang sebelah ni dirasai oleh B ni. Okey, so B ini akan menghasilkan, dia akan ada B lah, B dia makin meningkat. So, dia akan wujud induced EMF. So, induced EMF ni terhasil disebabkan, ini nombor 2 coil 2. Ini coil 1. Okey. E2 ni terhasil disebabkan perubahan current dekat 1. Current dekat 1 ni yang you ubah. So, maksudnya E2 ni terhasil because due to the change of current I ni. Macam mana you ubah current? You ubah resistor lah. Maksudnya you main dengan resistor tu. So, bila ada perubahan, baru ada B. Sebab ingat ya, induced EMF hanya terhasil bila ada apa? Perubahan. Katakanlah saya on je, sampai satu tahap I tu dah tepu. I dia 100 je. Tak akan ada mutual. Sebab tak ada apa? Perubahan. Mesti ada change in current. Okey, tak apa. Kalau tak faham tu, ingat gambar, ingat je. 1, yang ni ada berapa? 2. Sebab dia tak suruh pun dalam exam explain. Tak ada. Okey, kita tengok formula. Formula ni yang problem. Okey, formula dia banyak lah. Kenalah bawa bertenang. Okey, kita tengok formula dia. Formula dia sangat banyak.
Okay, self-inductance simbol dia L. Dah. So sekarang ni, hari ni kena hafal. L tu apa? Self-inductance. Jangan ingat L tu lembu lah, lari lah, tak ada. L tu self-inductance. So dalam chapter ni, banyak benda yang awak dah jumpa. Yang pertama, Phi. Phi tu apa? Magnetic flux. B. Apa tu B? Magnetic field. EMF, induced EMF. Yang ini L lah, yang terbaru, self-inductance. Okay, self-inductance, dia adalah directly proportional, magnetic flux adalah directly proportional dengan I. So, dapatlah formula V equals to Li. Tak perlu hafal, dah ada. Okay. Dari sini, dia menggunakan formula ni. Macam pernah jumpa je formula ni. Sebenarnya ini formula siapa? Faraday. Ingat tak formula Faraday? Apa formula Faraday? EMF equals to D magnetic flux over dt. Okey, apa beza ni dengan ni? Tak faham lah. Ada beza ni. Yang ini adalah untuk N1. Tapi yang ini adalah N banyak lah. So sebenarnya darab N dapat benda yang sama lah. Sebab V kan sama dengan N V ni. Ni. Yang ini seko, yang ini banyak. Okey, dia masukkan V ni sama dengan Li, so terbitlah formula ni. Formula ni given, tak perlu hafal. Cuma awak kena tahulah EMF ni refer kepada apa? Ni yang simbol apa ni? Induced EMF. L dia apa? Lari. Self-inductance. Di over dt ni apa? Change of current. The rate. Kalau ada dt tu the rate change of current. Okey. So, dari situ tadi, dia terbitlah formula. Okay, kita tengok formula dia. Ni, tak susah pun. Jangan susah hati. Tengok formula, jangan susah hati. Okay, tengok formula ni. EMF sama dengan negatif L di over dt. Saya nak jadikan L sebagai subjek. So, L bawa ke depan. So, dapatlah negatif EMF di over dt. Inilah formula dia. Formula ni dia bagi. Jangan susah hati. Cuma saya nak awak tahu L tu apa, EMF tu apa, di over dt tu apa. Unit. Saya dah cerita dah unit. Belum Mana unit? Tak ada cerita unit kat sini. Bawah lagi unit. Okay, unit dia adalah Henry. Henry ni, unit dia adalah Henry. So kena hafal unit dia adalah Henry. Ni kena hafal. Ni tak ada. Unit dia H, Henry. So macam mana budak hafal dulu dia ingat macam ni. Lion, harimau. Walaupun tak ada kaitan. Sebenarnya tiger, harimau. Lion, harimau. Tak tahu lah apa orang ingat ni. L sama H. Jangan main ni awak tak ingat nanti. Banyak tau formula simbol yang awak dah kena tahu. Okey, beritahu saya. V, apa unit dia? Weber, pandai. B, Tesla. Apa lagi formula unit? Unit biasa tu semua chapter sebelum ni. Elektrik, charge. Coulomb. Capacitor. Farad. So yang ni kita kena buat cerita lah. Kalau saya, bukan lembu, lion. Harimau. Padahal lion tu bukan harimau. Lion tu singa. Tak tahu lah ingat macam mana. Tak tahulah apa orang ingat. Kenapa orang ingat ni? Taklah cikgu saya ingat je Henry. Dalam kelas ni tak ada Henry dulu lah. Ada orang ingat kawan dia Henry, cikgu Henry orang ingat. Ada Henry dulu. Ada nama Henry. Dalam ni ada ke nama H? Tak ada. Aziz. Kita ingat Aziz. Lion pula. Self-inductance Aziz. Sebab dia selalu self-quarantine. Kita ingat Aziz je lah. H, Aziz. Okay. So, dia adalah skala kuantiti dan dia adalah depend pada size, shape of the call, number of turn. Ini kalau keluar pun kat UPS lah. Boleh tengok kan. Okay. Ini formula dia sebenarnya. Okay, yang ni saya tak masuk lagi. Apa itu formula satu lagi dia keluar? Ini, formula ni. Okay, kita tengok formula ni. Dia banyak formula tu yang budak jadi takut tu. Banyak formula. Sebenarnya formula dia tak susah pun sebab semua ada. Okey, kita ada tadi EMF sama dengan negatif L di over dt. Kita rearrange, kita dapat L sama dengan, digecam.
di over dt. Okey, saya dapat formula ni. Okey, lepas tu dia gabungkan formula yang awak dapat ni dengan formula Faraday. Cuma Faraday ni dia dah tambah N. Selalunya Faraday tak ada N. Faraday terus je magnetic flux over dt. Cuma ni dia tambah N sebab ada number of turn. So dia gabungkan dua ni. Kita dapat negative N dv over dt sama dengan L di over dt. Negatif dt cancel, so saya dapat N dv equals to L di. So saya jadikan L sebagai subjek, so L sama dengan N. Bukan, salah, saya kena integrate dulu. Integrate, so dapat N phi Li. So phi sama dengan N phi L, saya nak jadi L sebagai subjek. So L sama dengan N phi over I. So inilah. Perlu tak tahu derivation? Tak payah. Ada tak formula ni? Ada, mari kita tengok. Okey. Ni. Kita baru diperkenalkan dengan L tadi. Ni. Ada ni N phi. Ini ada. Okey, cuma ni tambah satu, tak ada. Iaitu ni. Apa beza ni dengan ni? Tak faham. Faham. Apa beza tu? Satu linkage, satu dia bilangan N tu number of turn. Contohnya macam ni, soalan dia kata the number of turn is 100 turns and the magnetic flux linkage is 50. Dan current dia 2. So saya nak guna yang mana? Phi over I. Tak, saya kata magnetic flux linkage 50, current 2. Saya terus guna 50 bahagi 2. Sebab ini adalah refer kepada magnetic flux linkage. So kalau awak nampak perkataan magnetic flux linkage, itu adalah phi besar. So bila baca soalan, kalau nampak perkataan linkage, dia dah include N. Dia dah include dengan N, number of turn. Kena be careful sebab ramai yang salah kat situ sebenarnya. Random dia bagi number of turn. Lepas tu dia bagi magnetic flux linkage. Dia darab balik lagi. Salah. Kalau nak darab tu bukan linkage, flux sahaja. Faham tak ni? Flux dengan flux linkage berbeza. Flux seko, flux linkage dah banyak. Kalau awak dah ada banyak, apa awak nak darab dengan N lagi? Nanti awak jadi banyak. Faham tak? Be careful dengan wording. Okey, banyak lagi. Okey, kita pergi kepada inductance dalam circular coil. Okey. Ini untuk circular coil. Okey, pernah jumpa tak formula ni? Siapa buat assignment dia jumpalah. Ini formula untuk siapa? Dia bulat lah. Circular coil lah. Ingat tak bangang tu ada 3 formula. Satu untuk siapa? Straight wire. Satu circular coil. Satu untuk siapa? Solenoid. Kalau ada R ni untuk siapa? Coil. Sebab coil ada apa? Radius. R tu radius. Yang ini wahai anak murid ni. Walaupun dia tak masuk exam tapi dia ada dalam assignment ni. Ni bangang. Banyak bangang weh. Bangang lah ni bangang. Banyak bangang kita belajar. Ni bangang apa? Ni bangang apa? Ni bangang apa? Ni bangang untuk siapa? Straight wire. Ni bangang untuk siapa? Coil. Ni bangang untuk siapa? Solenoid. Tapi yang ini untuk tengah, yang ini untuk siapa? N. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh tak, Mak? Suara dia budak. Bagi semangat lah, bagi semangat. Dia lemah lah. Cuba nak bagi semangat lah kat sini.
Tadi saya tunjuk dekat P ni. Dah tengok muka macam semua dah macam dah tak ada harapan kat fizik. PPC. Ini adalah tahun ni punya pelajar. Sini awak lah. Yang kat matrik dia hantar pergi luar negara lah. Ada KPM. Tapi dia kena kerja macam saya lah. Yang ini pergi Australia. Dah suara dah. Pergi Australia. Okay, so kalau dia orang boleh berjaya, kenapa awak tak boleh kan? Okey dah, nak pergi. Aduh, saya pula tak ada dah ni, ada kena kuarantin. 3 jam direct, tak ada suara dah. Okey, so kita masuk kepada self-inductant. So, phi equals to BA cos theta. Phi sama dengan mu ni lah, dia masukkan dalam ni, so dapat formula ni. Dia masukkan dekat NI ni, so dapatlah formula ni. So, ini formula untuk solenoid. Tak perlu hafal. Ada kat sini. Kalau tengok kat sini, dia bagi dah. Ni. Ni untuk coil dah ada. Dia dah tulis dah untuk coil. Okay, settle. Okay, seterusnya untuk solenoid. Solenoid pun saya tak nak tunjuk lah sebenarnya. Dia daripada sebangkang ni. L, length. Sebab solenoid dia ada length. Okay, dia masukkan ni, so dapatlah ini. So, ini pun dah ada dekat sini. Ni. Ini untuk solenoid. Okey, kita tengok soalan. Macam mana nak tahu guna yang mana? Okey, kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni. Kuliah dah habis ke belum? Dah? Kuliah dekat mana dah? Dah habis dah macam ni? Tak tahu? Ke saya tak masuk kuliah? Bagi video, tengok. Okey. A 50 turn, so ini N. Solenoid. So kita nak guna L siapa? Solenoid lah. Dia bagi length, dia bagi current. Ni I1, ni I final, ni time. The magnitude of induced EMF. Dia suruh cari inductance. Apa simbol inductance? L. Itu L sebenarnya. Walaupun nama L sebenarnya adalah self-inductance. Tapi dia anggap awak dah tahu dah dia self. Kenapa? Sebab solenoid. Okey, so saya nak cari L. Okey, saya pergi dekat formula. Ada banyak L tau. Bila saya pergi kat formula, saya akan jadi terkejut. Sebab saya ada banyak formula L. So, tapi saya cakap tahu dah tadi. Dia case apa tadi? Solenoid. So, saya pakai ni. Saya cuba nak try pakai yang ni lah. Mu naught Noel. Okey, kita nak pakai Noel. Mu naught Noel. Ada tak mu naught? Ada kat atas. N, ada tak N? Ada. Ada tak area? Tak ada. Saya tak boleh pakai lah. Okey, pergi balik. Janganlah pakai call. Ni tak boleh. Kalau soalan solenoid, mana boleh pakai untuk call? Kan? So, saya kena tengok antara dua ni. Mana saya nak pakai? Saya ada tak EMF? Ada. Ada tak change of current? Ada. So, saya pakailah yang ni. So, saya akan pakai. Tengok, dia pakai yang ni lah. Dia jangan yang ini. Pakai yang dibagi tadi. Apa formula tadi? L equals to mu... apa? L equals to EMF DI over DT. Terus diguna ni. Buat apa nak guna yang ni? Awak terus diguna ni. Ada tak EMF? Ada. Ni EMF tadi mana? Ni. Ada tak DI over DT? Ada. 2.5 tolak kosong. So, saya akan dapat negatif 0.012 bahagi berapa? 2.5 tolak kosong bahagi 0.35. Okey, jawapan awak ni, awak akan dapat dalam negatif tau. Letak unit apa? Henry. Tapi ingat tak tadi dia adalah skala. So, dia tak boleh ada ni. So, jawapan awak biar je dalam positif. Sebenarnya negatif tu adalah menunjukkan dia daripada lower ke highest. Kalau awak dapat highest ke lower, maknanya kosong tolak 2.5, awak akan dapat negatif. Negatif akan jadi apa?
cancel. Tak apa, biar je jawapan awak dengan negatif. Boleh? Boleh tak ingat H ni, Haziq? Boleh Akmal? Akmal ni dia punya otak tengah berhubung-hubung, bagus. Kalau muka berkerut-kerut, dia macam ni, bagus, dia tengah faham kan. Tapi kalau muka dia happy, muka dia ni, saya rasa lebih baik awak tutup, awak tidur je. Tapi kalau awak tengah apa benda lah fizik ni, meaning you ada iman untuk belajar. Macam contohnya kan awak mencuri barang kawan. Awak rasa takut tak? Takut. Takut kawan tahu kan. Maksudnya awak dah apa? Iman. Maksudnya dia percaya ada Tuhan apa semua. Tapi kalau awak curi barang kawan, betul awak happy. Betul awak boleh guna pula depan dia. Contohnya awak curi ke iPad kawan. Betul awak boleh guna. Betul awak kata, tak ada iPad saya. Itu memang level tinggi lah tu. Dia punya syaitan. Boleh ke mak? Saya rasa awak tak setahap tu. Cuma biasalah, it takes time to understand. Ada yang lain tu je. Okay, saya dah masuk energy. Berapa minit lagi ni? 8 minit. Energy. Okay, energy. Biasa je lah formula dia adalah U kan. Energy, formula dia U, unit dia apa? Joule. Dan dia adalah half Li squared. Ni pun given in exam. Tak perlu hafal lah. Dira ni tak payahlah tengok. Dia tak akan tanya derivation ni. L tu adalah set inductance, I tu adalah current. Soalan dia senang je. Soalan dia direct. Contohnya macam ni. Dia suruh cari, what is the energy of stone? Terus dia guna U sama dengan half Li square. Yang pertama dia dah suruh cari L. Awak dah ada L. I ni I. Mana I? Dia bagi bawah ni. Current dia 1.5. So terus dia guna Li square. So that's why saya tak nak tunjuk lah derivation tu. Kalau saya tunjuk pun awak tak akan faham. So tak payah. Okay, unit Joule. Okay, last kali mutual inductance. Okay, mutual inductance. Okay, mutual inductance banyak formula. Tapi kalau awak perasan, dekat awak punya formula list, dia hanya bagi satu je. Kita tengok mutual inductance. Hanya ada satu je. Li ada, Li. Energy dah ada. Okay, mutual inductance ada satu. Tapi formula yang lain tu hidden. Okay, kita tengok mutual inductance. Ni saya dah cerita. Okay, formula. Okay ni, mutual inductance. Okay, mutual inductance unit dia sama Henry. Sama je. Sebab dia macam case L juga, cuma dia ada kawan. Dia adalah unit Henry dan dia M12 adalah sama dengan M21. Kenapa sama? Sebab nama pun mutual. Katakanlah saya nak bagi, awak kena bagi saya RM10. Saya kena bagi awak balik RM10 lah. Itu nama mutual. Mesti sama nilai. Okay. Dan dia cakap macam ni, current one change. Maksudnya akan wujudnya change dekat magnetic flux dekat coil 2. So EMF tu adalah mutual inductance dekat 2 tapi disebabkan oleh change current dekat Y. Okey, macam mana tu tak faham lah. Okey, formula dia datang dari L tadi tu. L sama dengan ni DI over dt, betul tak? Ni ada formula ni dia bagi. Okey, ni kita boleh guna untuk mutual. Mutual ada dua, M1 dengan M2. Kenapa ada M1 dengan M2? Sebab kita ada dua coil. Kalau ini dia satu je, satu. Okey, ni kita guna ni balik satu sebab satu. Tapi current ni kena guna current berapa? 2. Yes. Itu nama dia mutual, mesti ada dua-dua orang terlibat. Okey, katakanlah saya nak cari M2 pula. Mesti E2. Induce tu mesti wujud dekat dalam E2. Tapi current, guna current mana? 1. Ini. Okay. So, mutual inductance, the production of induced EMF ni dekat 1 atau 2, dekat 2, mesti disebabkan perubahan current dekat orang mana? Orang sebelah. Orang sebelah yang berubah, dia yang akan menghasilkan induced EMF. Okey, formula ni kalau kita tengok tadi dekat list formula ada tak? Tak ada. So dia dekat mana? Dia dekat sini sebenarnya. Okey, awak bawa ni. Dia dekat 46. So 46 ni bawa dia keluar. So ini adalah hidden ni hidden ni. Ni. So ini. So M1, E1, DI. Okay, saya buat balik lah. Dia ada dua formula hidden.
Okey, saya bawa keluar ni. Okey, warna merah. Okey, L tukar jadi M. Lepas tu negatif DI over DT. Okey, saya nak M1, 1, 2. Okey. Kalau M2, sama je formula. Itu tapi I mesti I siapa? I1. So formula ni datang dekat mana? Datang dekat L. Ni, 46. Dia tak ada tapi you kena tahu dia boleh ambil dekat 46 tu. Apa beza L dengan M? L untuk sorang-sorang. M ada 2. Kalau awak nak cari M1, mesti guna E1 tapi current guna I2. Dan M1 sebenarnya nilai dia sama dengan siapa? M2. Okey, ada satu lagi iaitu 47. Okey, saya terus je lah buat kat 47 Okey. 47 L ni tukar jadi M. M1 and V11 tapi I2. Kalau M2 N2 V2 tapi I berapa? I1. So ini adalah formula hidden dekat 47. Tu dua formula je tak ada, yang lain semua ada. Okey, macam biasalah, madam bila masa nak guna ni, tengok soalan. Macam case tadi. Kalau dia ada bagi N, dia ada bagi V, dia ada bagi current, dia suruh cari mature inductance. So saya guna formula 47. Kalau dia ada bagi EMF, dia ada bagi the rate change of current. So saya guna formula 46. So formula tu adalah depend pada question. Boleh guna mana-mana, is depend on the question. Okey, boleh? Madam, Ya. yang M1 dengan M2 kat 47 tu sama ke tak? M1 47 dengan 46 adalah sama, ya. Contohnya M1 dekat sini you kira you dapat 100 Henry. So ini pun mesti dapat 100 Henry. Okay. Okey, last sekali adalah formula. Tengok that's why saya kata banyak formula. Dan nak berjaya tak macam orang pergi overseas tu, kena bersemangat. Okey. So ini adalah mature inductance untuk dua solenoid. Okey, awak tengok dekat sini biar berconteng lah semuanya ni. Okey, kalau awak tengok dekat sini, ini adalah apa benda ni ni adalah rod. Tapi ada dua end. Ada coil 1 dengan coil 2. Lilitan. Ada lilitan 1, lilitan 2. Okey. So dia gunakan B lah, menghasilkan B sebab ada current lalu kan. Bila ada current lalu dia jadi bangang lah. So rujuk bangang lah. Okey, dalam kes ni saya je nak fokus dekat satu je yang ni, perkataan ni. No magnetic flux linkage. Bila baca soalan dia ada perkataan no magnetic flux linkage, maksudnya tak ada linkage. Apa maksud linkage? Bocor. Tak ada benda yang terbocor. So magnetic flux dekat 1 akan sama dengan magnetic flux dekat 2. So dari situ terbitlah formula ni. Formula ni ada dalam exam, tak perlu risau. Cuma kena tahulah N1 number of turn 1, N2 number of turn 2, area of the cord, of the road tu lah, L tu length of the road. Unit, apa unit M? Henry. Dan M1 dengan M2 adalah apa? Sama saja. Katakanlah dia suruh cari mature inductance dekat coil 1. Sama je lah. Dia sama je. Sama nilai. Sebab mature. Okey, habislah chapter ni. So sangat banyak dia punya apa? Dia punya lana ni. Okey, dia punya ni daripada nombor 39 sampai 51. Itu chapter 5. Kita kena cepat sebab kita ada 11 chapter. Ini baru 5 chapter. Kita ada lagi 6 chapter nak pergi. Kalau rasa ilmu penuh di dada, jadi kalau ini sebagai harapan. Daripada beribu-ribu pelajar matrik, 2, 4, 6, 8, 18 orang je dapat pergi.
Tapi ada, kalau tadi saya cik madam ada tak yang daripada matrik pergi overseas, ada guna duit bapak dia lah. Dia budak saya dulu, dia dapat 3.6 je tapi dia belajar kat overseas. Tapi dia nak orang kaya lah. Okay, so saya stop ingatan saya kepada surah Wal-As. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.